Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan menerangkan tentang COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ni adalah satu penyakit yang membunuh yang sekarang menyebar di seluruh dunia. Jadi kami akan membincangkan tentang apakah itu COVID-19, apakah kesan-kesan dia dan banyak lagi. Jadi kalau korang nak tahu, stay tune. Hai, Assalamualaikum, kaifa haluk? Okey, hari ini saya akan buat pengenalan tentang COVID-19. COVID-19 ni adalah satu penyakit yang sangat berbahaya dan boleh membawa maut. Apakah itu coronavirus? CO, corona, VI, virus, disease. Dan 19 itu pada tahun 2019 penyakit itu berlaku. Mesti korang akan tertanya, kenapa penyakit ini dinamakan corona? Para saintis menyatakan nama penyakit tersebut adalah penyakit yang amat sukar untuk bernafas. Penyakit ini terjadi kerana haiwan seperti kelawar dan tenggiling ia dijadikan bahan mentah dan bahan makanan. Manakala wabak ini dikesan pada pertengahan bulan Disember pada tahun 2019. Dan lokasi pertama yang terkena pada penyakit tersebut adalah di Bandaraya Wuhan, China. Berlakunya penyebaran penyakit tersebut, sebuah kajian membuktikan penemuan terbaru COVID-19 boleh merebak melalui udara apabila terdapat seorang penumpang di dalam sebuah bas di China dengan sistem pengudaraan yang terhad menjangkiti lebih 20 orang yang lain, walaupun mereka tidak duduk secara berdekatan. Pada mulanya, pihak berkuasa kesihatan menolak kemungkinan kaedah pernafasan berupaya merebakkan titisan mikro jangkitan itu melalui udara. Namun, menarik semula kenyataan itu apabila pakar mengumpulkan segala bukti yang ada. Apakah dia kesan-kesan COVID-19 terhadap manusia? Kesan-kesannya ialah jangkitan paru-paru yang mana kita akan merasa sakit. Seterusnya, kita akan menghadapi demam panas dan kita akan mendapat kesukaran untuk bernafas. Selain itu, penyakit COVID-19 boleh menyebabkan jangkitan semula kepada pesakit yang telah sembuh. Hal ini kerana pesakit COVID-19 yang telah sembuh mempunyai paras antibodi neutralisasi dalam darah rendah dan kebarangkalian dia boleh dijangkiti virus itu semula. Oleh itu, kita sebagai manusia haruslah mengambil serius tentang perkara-perkara ini kerana jika kita tidak tahu kesan-kesan COVID-19 ini, kita akan dijangkiti oleh virus tersebut secara tidak langsung menyebabkan jangkitan itu kepada orang-orang yang kita dekat atau orang-orang yang kita sentuh. Seperti yang dapat kita lihat, keadaan pandemik ini telah memberi kesan yang mendalam terhadap beberapa faktor sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang berlaku dalam negara, terutamanya mengenai ekonomi negara. Keadaan ini telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang amat mendadak. Hal ini akan ditekankan dua peranan yang telah menyebabkan kemerosotan ini berlaku. Yang pertama adalah kadar peratusan pengangguran yang tinggi. Ini melibatkan individu biasa atau dikenali sebagai isi rumah yang hanya bekerja di suatu syarikat maupun gerai di tepi jalan dan restoran. Disebabkan pandemik ini, mereka telah digugurkan atau dibuang dari pekerjaan oleh majikan mereka kerana tidak mampu dalam menanggung kerugian yang besar dengan terpaksa membuang pekerja-pekerja mereka. Ini bermula sejak permulaan pandemik ini lagi, di mana telah dilaksananya yang disebut sebagai lockdown untuk menghadkan pergerakan masyarakat daripada wabak COVID-19 ini berleluasa. Dan yang kedua adalah
keluar masuk mata wang negara berkurangan. Hal ini saling berkait dengan penyataan sebelum ini kerana apabila pendapatan isi rumah itu sendiri berkurangan menyebabkan kuasa beli mereka menurun. Oleh itu, pihak syarikat berkurangan dalam menawarkan barangan mereka dalam proses penjualan. Dan ini menyebabkan keluar masuk wang semakin menurun, justru membawa kepada kerugian yang amat besar terhadap negara kerana terpaksa menanggung beban rakyat dalam mengawal kebajikan masyarakat. COVID-19 telah menzahirkan satu kelompokan besar dalam jurang digital yang wujud di antara para pelajar. Untuk mendapatkan pembelajaran atas talian melalui platform-platform ini, seseorang pelajar itu perlu mempunyai akses kepada platform tersebut. Dari segi mengakses platform pembelajaran atas talian, seseorang itu memerlukan sambungan internet dan peranti seperti komputer, tablet atau telefon pintar. Di kawasan bandar, terdapat aduan kanak-kanak terpaksa berkongsi peranti dan mereka tidak dapat menggunakan sepenuhnya pembelajaran atas talian disebabkan sambungan internet yang perlahan atau kekurangan peranti. Walau bagaimanapun, di kawasan luar bandar dan pedalaman seperti kampung-kampung orang asal di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, sambungan internet pula terhad. Sehingga kan sesetengah kampung ada yang tidak mempunyai akses kepada tenaga elektrik ataupun penggunaan yang cuma terhad pada waktu malam. Kesan terhadap Institut Pengajian Tinggi. Tidak dilupakan juga, pelbagai pihak di IPT juga turut terkesan kerana gejala ini. Seperti di sekolah-sekolah lain, Institut Pengajian Tinggi juga mempunyai gangguan tersendiri terutamanya bagi tenaga pengajar. Para pensyarah mengalami kesukaran dalam mengajar secara online. Antaranya, sukar untuk memastikan pelajar dalam keadaan fokus ketika mereka sedang mengajar. Ditambah pula dengan pelajar yang tidak membuka kameranya ketika kelas berlangsung. Hal ini juga boleh menyebabkan pensyarah berasa tidak bersemangat kerana seolah-olah bercakap sendirian. Kalau penyakit COVID-19 semakin bertambah, adakah orang awam dibenarkan untuk keluar rumah ataupun untuk bercuti? Jawapan pada pandangan saya lah, jawapan ni ialah tidak. Kerana risiko COVID-19 ni sangat tinggi apabila kita dah nampak dah kes tu makin meningkat. So, kita perlu mengambil langkah-langkah berjaga-jaga lah. Mengambil langkah berjaga-jaga seperti memakai face mask, memakai hand sanitizer. Nak keluar pun keluar kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, duduk je rumah. Kuarantinkan diri. Paling kurang pun 14 hari. Paling kurang pun 14 hari. Tak lama pun. Sebab 14 hari tu kalau nak keluar bersebab. Nak beli barang ke, nak pergi bank. Contoh nak pergi bank, beli barang. Tapi kalau nak pergi bercuti ni, lebih baik jangan lah. Sebab kita tak tahu kawasan tu, kawasan tu zon merah ke, zon hijau ke, zon kuning ke, kita tak tahu. Walaupun dia zon hijau, tak bermakna tempat tu elok, tak bermakna tempat tu selamat. Kita tak tahu, kuman ni kita tak nampak. Okey. Antara langkah-langkah yang positif yang boleh diambil bagi menangani wabak ini adalah yang pertama iaitu kerap minum air panas atau suam. Seterusnya ialah menjaga penjarakan sosial. Ramai di antara kita yang tidak menjaga penjarakan sosial. Sebaliknya, pihak kementerian menggalakkan dan menyuruh kita untuk menjaga penjarakan fizikal. Yang ketiga, jangan keluar rumah tanpa ada urusan ataupun hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting itu haruslah hal-hal yang munasabah. Dan jikalau hendak keluar rumah, cuma 2 orang sahaja yang boleh menaiki satu kenderaan. Dan yang keempat, kita perlu sentiasa memakai hand sanitizer yang telah disediakan kepada beberapa tempat awam. Manakala hand sanitizer itu boleh dibeli di mana-mana pasaran dan hand sanitizer itu perlulah sentiasa
kerap memakainya, kerana bila kita bersalaman dengan seseorang yang kita tidak tahu sama ada dia itu ada sebarang simptom-simptom COVID pada diri dia, sama ada dia ni positif ataupun dia ni negatif. Dan kerana itu, kita digalakkan untuk duduk rumah, menjaga sesama kita agar wabak ini dapat ditangani dan dibendungi. Pengajarannya di sini adalah pakailah mask dan ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu sahaja daripada saya dan rakan saya. Assalamualaikum. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita jaga kita.